أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Terjemah yang hafiah sekali lalu. Wa dan qalu, mereka telah berkata. Ittakhadha maknanya telah mengambil ataupun telah menjadikan. Ittakhadha Allahu Allah waladan maknanya anak. Waladan. Subhanah maknanya maha suci dia. Subhanah, maha suci dia. Dia siapa? Dia Allah lah, maha sucinya. Bal, bahkan, lahu, miliknya, ma, apa yang, fi, di, as-samawat, langit-langit, wal ard, wa dan al-ard, bumi. Kullun, semuanya, lahu, kepadanya, lahu juga kepadanya. Qanitun maknanya tunduk. Mereka tunduk. Qanitun. Okey. Lepas tu terjemah yang biasa. Wa qalu ittakhadallahu waladan. Dan mereka, iaitu orang-orang musyrik, berkata, ittakhadallahu waladan, Allah mempunyai anak. Subhanah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada gapo? Iaitu dari apa yang mereka katakan. Terlebih dikatakan itu. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan dialah yang memiliki segala yang di langit dan di bumi. Kullul lahu qanitun, semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Lepas tu kaitan antara ayat. Apa kaitan ayat ni dengan ayat-ayat sebelum dia lah. Sebab apa jadi mari ayat ni dia cerita pasal gapo ni. Mari tiba-tiba orang musyrik kata Allah ni ada anak. Sebab apa yang boleh jadi mari cerita Allah ni ada anak ni. Jadi ayat ni sebenarnya masih lagi nak menyatakan keburukan, kejelekan dan juga penipuan orang-orang musyrik. Di mana sebelum ni mereka kata, mereka dakwa syurga tu khusus untuk puak-puak dia aja. Ni antara dia perangai uduh lah. Ada puak-puak ni, dia suka mendakwa benda yang benda yang bukan-bukan. Dia suka royak benda hok tak ada asas lah, tanpa ada apa-apa ilmu. Dia beri royak benda-benda lagu tu. Orang-orang musyrik ni. Ada. Mana tu? Ada. Duduk mana? Duduk di ayat yang ke-111 tu.
Wa qalu. Wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Ayat yang ke-111. Ya kait dengan situ lagi. Kalau kita berhati kalau dalam bahasa Arab dia kata dia guna waw tu. Kalau sini kalau kita berhati 116 ada 116 wa qalu, tidak qalu, bukan. Dia tidak start dengan qalu takhadallahu waladan, tidak. Dia start dengan wa qalu, waw. Dia start dengan waw. Waw tu apa dia tu? Dalam bahasa Arab dia panggil ataf. Ataf ni maknanya dia nak kait, dia kait. Cerita ni masih lagi kait dengan hak sebelum ni. Itu makna ataf. Ataf. Selepas daripada ataf kita panggil ma'tuf. Selepas daripada waw tu dia panggil ma'tuf dalam apa ni? Tata bahasa Arab lah. Ma'tuf. Ma'tuf ni dia mesti kait dengan ma'tuf alaih dia. Mana ma'tuf alaih dia? Jadi kita cari. Dia kata duduk situ. Duduk di ayat yang ke-111 tu. Wa qalu. Supaya kita kata saya makan nasi dan roti. Dan roti tu, dan tu maknanya kait dengan mana tu? Kait dengan saya makan lah. Saya makan nasi dan roti maknanya saya makan roti. Ayo klik situ. Begitu juga ni, dia klik mana tu waw. Masih lagi balik di ayat yang ke-111 iaitu orang-orang musyrik ni. Sebelum daripada ni dia masing-masing mendakwa hak ni kata orang Yahudi masuk sebentar dah. Kalau masuk dalam neraka pun sebentar saja. Hak masuknya buat dia masing-masing mendakwa masuk syurga. Buat kita hak betul sekali. La yadkhulul jannah illa man kana hudan. Tu orang Yahudi kata dah. So lagi au nasara tu orang Kristian pun mendakwa gitu juga. Dia berlaku hak masuk syurga. Mendakwa kita panggil mendakwa tanpa asas lah ni. Antara dakwa tanpa asas lagi ialah ayat yang ke-116 ni kita duk baca ni lah. Dia kata siapa dia? Buat-buat ni lah juga. Buat-buat sebelum ni duk kata duk mendakwa buat dia je saja hak masuk syurga. Iaitu siapa dia? Yahudi, Kristian. Tak. Itu dia kait situ tu. Dan di sini mereka pula mendakwa Allah tu ada anak. Serupa dengan sebelum ni lah juga. Maknanya dia kait dengan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayat yang ke-111 tu dah. Kalau kamu kata kamu saja hak masuk syurga, dah. Qul hatu burhanakum. Buat mari buktilah. Ada mana-mana sebut kau. Ada nabi mana-mana kau. Iktirah lagu tu. Ada qul hatu burhanakum. Kalau kamu ni betul. Tapi tak ngelah-ngelah kali tak mari juga. Sini pun kira-kiranya dia kata Allah ni ada anak. Kalau lagu tu qul hatu burhanakum. Buat mari bukti. Ada. Buat mari bukti. Okey. Lepas tu juga kaitan dia tu satu. Dia kait dengan ayat yang ke-111. Ayat ni juga dia kait dengan sebelum ni ada sebut pasal tu ayat yang ke-114 tu. Ni ayat 116 ada ayat sebelum daripada tu. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah tu. Ayyadhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Tu dah. Jadi sebut ayat yang ke-114 tu duk sebut pasal masjid. Dah. Lepas tu walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dah. Milik Allah belaka. Kalau tak ada masjid lagu mana muka kena putus dah kan ni. Dia cerita pasal orang putus masjid dah. Wa sa'a fi kharabiha. Tu kira-kiranya orang-orang musyrik lah ni.
Ada putus masjid. Sama ada putus sungguh ataupun menyekat. Apa ni? Ibadat dilaksanakan di situ. Yalah dah tu. Kira-kiranya. Ada sebut pasal tempat ibadat. Dan tempat ibadat ni maknanya kena makmur, tak boleh sekat lah. Kena beridu tempat-tempat ibadat ni. Tak boleh kharab. Sebelum tu dia sebut kharab. Kharab ni sama ada dengan sekat. Sekat aktiviti agama dibuat situ. Itu kharab dah tu kita panggil dah. Sebalik daripada sekat maknanya kita hidupkan masjid ataupun perhidup masjid. Maknanya sebelum daripada ni duk cerita pasal perhidup masjid. Tu. Menghidupkan tempat ibadat. Jangan pula dihalang. Bukan halang. Kesilapan tu. Silap aja tu. Jadi sebelum ni dia sebut timur, barat, selatan, utara, maknanya segala arah lah dah. Ayat yang ke-115, walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Ngadak. Hak sebenarnya bukan nak ngadak ke kiblat tu sangat, kira-kiranya dah. Tetapi Tuhan nak buatlah satu arah. Nak suruh banyaklah hikmat dia tu, tak apa jadi ngadak ke kiblat saja. Apa tak boleh ngadak ke lain. Tapi kalau dalam keadaan tak tahu kiblat dia mana, tak boleh je. Ngadak ada fa inama tuwallu, dia kata mana-mana saja kamu ngadak fa thamma wajhullah, kira-kiranya ngadak Allah lah. Ada. Jadi bila kita kata kita ngadak Tuhan, menyembah Allah, kita kena jelas. Di sini kita kena jelas siapa dia, Allah. Lagu mana dia tu? Tidak. Antara ciri-ciri Allah ataupun antara ciri-ciri orang yang kita ngadak dia tu, dia ni tak beranak. Tu. Sebab tu waqala ittakhadallahu walada. Dia kait dah. Sebelum ni cara ke masjid. Masjid ni maknanya tempat ibadat. Bila ibadat kita kena jelas siapa dia hak kita ibadat tu. Siapa hak kita sembah tu. Iaitu kita sembah hak tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia ni lagu mana? Dia ni tunggal. Dia ni sore-sore dia je. Tu dia tu. Nak jelas. Ada. Jadi nampak tu saling kait tu tak? Kait dengan mana? Kira-kiranya kait dengan waman azlamu tu lah. Waman azlamu. Dan juga boleh juga kita kata dia ni ataf situ. Ataf kepada waman azlamu. Ia kait dengan waman azlamu mimman mana'a masajid Allah. Sini ni kira-kira kalau sebelum tu kita terjemah ayat yang ke-114 tu dah. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang masjid-masjid Allah daripada disebutkan nama Allah pada dia. Siapa dia yang lebih zalim? Maknanya tak ada dah lah. Dia paling zalim sekali. Hak tu hak paling jahat sekali. Siapa paling jahat sekali? Iaitu orang yang halang masjid daripada dimakmurkan. Dan ayat yang sekarang ni kait situ lagi. Siapa dia hak paling zalim daripada orang hak kata Allah ni ada anak? Tak ada dah. Hak paling jahat sekali daripada orang hak kata Allah ni ada anak. Boleh juga kait situ. Ataf tu. Balik situ lah kita kata dah. Ma'tuf alaih dia tu duduk di waman azlamu. Kalau sebelum ni kita kata ma'tuf alaih dia duduk di waqalu la yadkhulul jannah tu dah. Hak ni ma'tuf alaih duduk di waman azlamu. Tak ada adalah paling zalim. Nak banding dengan orang hak putus masjid. Lepas tu tak ada hak paling zalim nak banding dengan orang yang kata Allah ni ada anak. Boleh juga klik situ. Lagu mana lagu tu kita kata tak boleh ke? Banyak benda.
maktuf alaih dia beza-beza, tak ada masalah selagi tidak bercanggah lah. Sebab kita kata saya makan nasi dan roti dan saya pakai baju dan seluar. Seluar tu nak klik mana? Seluar tu nak klik kau saya pakai, kau nak klik kau saya makan. Dan seluar tu dok. Dan seluar tu nak klik mana? Hak tu nampak jelas tak boleh. Kalau klik kepada saya makan, saya pakai boleh. Nak klik kepada saya makan tak boleh. Bak apa muka seluar ni tidak jenis orang makan. Nampak tak? Saya makan nasi dan roti dan saya pakai baju dan seluar. Seluar tu nak klik mana? Klik kepada saya pakai je lah. Hak bolehnya. Tetapi ada juga benda-benda yang boleh klik pada dua-dua. Boleh klik pada dua-dua. Contohnya kita kata ke dia, saya makan nasi dan roti dan saya berhabis. Nasi dan roti. Jadi roti tu saya berhabis ke roti tu saya makan. Jadi situ boleh belaka. Boleh klik belaka, boleh klik pada saya makan pun boleh, nak klik pada saya berhabis pun boleh. Tak ada masalah selagi tidak bercanggah seperti tadi lah, seperti seluar tadi tu tak boleh lah. Hak ni tak ada masalah. Nak kata siapa hak lebih zalim pun daripada orang yang kata Allah ni ada anak pun boleh juga. Nak kata orang musyrik sebelum ni dia kata syurga tu hak dia, lepas tu dia kata lagi Allah tu ada anak pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, habis itu. Lepas tu dari sudut bahasa subhanah ni banyaklah kita duk guna semua duk subhanallah lah. Subhanahu maknanya subhanahu tu siapa dia? Maha suci dia. Dia tu siapa? Allah lah. Supaya dengan kita kata subhanallah. Supaya. Apa dia kata begitu? Apa dia tidak kata subhanallah? Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanallah. Apa lagu tu? Ini biasa dalam bahasa Arab. Sebab sebelum daripada tu dia sudah sebut dah jelas. Mereka kata Allah ni ada anak. Allah sebut dia Allah. Maha sucinya, maha suci dia. Dia tu siapa? Dia tu Allah lah. Biasalah kita kata kecek lagu tu. Maha sucinya. Nya siapa? Nya Allah. Sebab apa muka sebut dah sebelum ni Allah tidak. Tak payah sebut dah lah. Untuk kali yang kedua nak sebut pula subhanallah, tak payah dah. Ini dalam ayat. Dalam ayat tu begitulah. Kalau kita kata Muhammad bangun awal pagi. Lepas tu dia bersiap-siap. Dan dia pergi sekolah. Tak payah dah lah sebut Muhammad 2-3 kali dah. Sebab apa? Sebab sebelum tu sebut dah. Dah pakai sebut dia je. Sudahlah. Jadi subhanahu ni, hu tu sebenarnya Allah lah, maha suci dia. Cumanya kalau kita bertasbih tak boleh lah. Kita sebut subhanah. Kena sebut subhanallah lah. Sebab apa? Sebab tak ada sebut pun sebelum daripada tu. Tidak dalam ayat tu. Subhanallah tu dah. Tu hak sebuti-sebuti. Tapi hak ni memang dalam ayat. Memang kita kecek pasal Allah dah. Sebab tu jadi subhanahu tu. Jadi subhan azali ada. Subhan itu masdar. Masdar tu dia iaitu kata dasar. Kepada sabbaha. Kata dasar ni kalau bahasa kita agak makan. Tu kata dasar. Lepas tu tubiklah makan ni. Memakan. Tubik pemakanan, makanlah. Makanlah tu berasal daripada kata dasar makan lah. Itu kita panggil dalam bahasa Arab dia panggil masdar.
masdar. Jadi subhan itu asal lah, kata dasar kepada sabbaha. Sabbaha yusabbihu tasbihan wa subhanan. Dia ada. Jadi subhan tu hak asal. Seerti dengan nazzaha, yang bermaksud membersihkan ataupun menyucikan. Makna dia membersihkan ataupun menyucikan. Iaitu menyucikannya daripada, membersihkan daripada apa? Membersihkan, menyucikan, mesti menyucikan daripada dia, daripada najis ke, daripada kotor ke, iaitu menyucikan daripada benda-benda hak tidak layak dengan, kalau dalam ini dia kata tidak layak dengan jalal dia, dengan keagungan Allah lah. Hak tidak sesuai, tak layak dengan dia. Kita apa ni, bersihkan belaka. Tuhan ni daripada segala benda hak tak layak dengan dia. Salah satunya, dia ni ada anak lah, tak layak dengan dia ni. Ada. Jadi kita bersihkan ada anak tu daripada dia. Okey. Subhan tu dah. Qanitun. Qanitun ni sebenarnya banyak makna juga qanitun ni. Tetapi hak kita nak sininya apa ni? Qanitun kalau dalam Quran ada dengan makna berdiri pun ada juga. Ada. Berdiri. Jadi macam-macam makna lah ada qanitun ni. Jadi salah satu makna dia qanitun ni, makna dia muti'un ataupun khadi'un. Muti' makna dia nya taat lah. Khadi'un maknanya tunduk. Daripada perkataan qunut. Qunut ni makna dia nya taat dan patuh. Tu qunut. Okey. Habis itu menurut Al-Quran. Jadi dalam ayat ni, kalau kita perhati, ayat ni umum sangat. Dia kata, mereka kata gitu je. Mereka kata Allah ni ada anak. Tapi kalau kita ataf kepada hak sebelum ni pun tak apa dah. Wa qalu la yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Tu siapa dia hak kecek sebelum tu. Orang Yahudi, orang Kristian lah. Dua kumpulan tu lah hak balah dah. Saling kata apa ni? Kita hak paling betul, hak ni kata kita paling betul. Siapa dia hak balah? Yahudi Kristian dua tu lah. Boleh dah. Dah. Cumanya kalau kita perhati sini ni tak apa jelas lah. Disebutkan di dalam ayat-ayat lain sebenarnya. Siapa hak ayat lagu tu? Siapa hak mendakwa Allah tu ada anak? Iaitu dalam ayat lain, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair tu anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Kristian pula kata Nasara tu. Orang Kristian pula kata Masih tu anak Allah. Masih. Zalika qauluhum bi afwahihim. Jadi tu zalika qauluhum bi afwahihim, waktu hak dia kata je. Kalau kita terjem orang, hak tu hanya kata-kata mereka aja. Hak tu bi mulut mereka saja. Zalika qauluhum bi afwahihim. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Supaya dengan orang-orang kafir sebelum ni lah. Dia duk mendakwa macam-macam. Supaya tu lah. Tak ada asas gapo tu. Perkataan hak tu bi mulut dia aja. Sahaja. Hak kata apa ni? Uzair tu anak Allah, Masih tu anak Allah. Tu. Okey. Jadi situ jelas lah tu. Siapa hak kata tu dak waqalatil yahud. Orang Yahudi kata.
Wa qalatin nasara, orang Kristian kata. Jadi sin ini walaupun nampak tak jelas tetapi dijelaskan oleh ayat yang lain. Okey. Dia kata Masih. Masih tu merujuk kepada Nabi Isa lah. Masih. Merujuk kepada Nabi Isa. Sebab apa dipanggil Masih? Nabi Isa ni dipanggil Masih dah. Salah satu sebab lah. Sebab Masih ni daripada perkataan Masaha. Masaha ni makna dia sapu. Masaha yamsahu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapu kepala. Nak ambil air maya dak, sapu kepala. Bukan basuh, kena sapu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Okey, tak apalah. Jadi Masih ni sebab Nabi Isa ni juga salah satu mukjizat dia lah. Dia boleh menyembuhkan orang sakit tu dia hanya sapu gitu je. Dah. Orang sakit gapo-gapo dia sapu. Sapu tu gak. Sia dah. Dah. Itu salah satu mukjizat dia, sebab itulah orang jadi kagum lah, salah satu sebab jadi kagum sebab dia tu boleh menyembuhkan penyakit. Dah. Banyak lagi lah ciri-ciri pelik yang ada pada Nabi Isa ni dah. Dia tak ada pok lah. Tu. Lahir dengan tak ada bapa. Tu salah satu ciri-ciri pelik. Jadi orang jadi kagum. Lama-lama kagum sangat, jadi akak jadi Tuhan. Tu. Lepas tu Masih juga ni sebenarnya Dajjal pun kita panggil Masih juga dah. Masihud Dajjal. Apa sebab Masih ni juga apa ni makna dia apa ni pura-pura. Pura-pura Masih ni. Makna pura-pura, nipu. Tu. Ada juga makna begitu. Tapi tak sesuai lah kita apa ni kita sebut kepada Nabi Isa, tak sesuai lah. Tapi kepada Dajjal tu kita boleh guna makna tu. Boleh ada. Maknanya kita kata Nabi Isa apa ni Dajjal ni disebut dalam hadis-hadis kepada dia boleh berupa. Salah satu hak dia berupanya serupa dengan Nabi Isa. Tidak. Jadi orang boleh jadi keliru. Orang boleh tertipu. Tidak, sebab tu dipanggil Masih tu. Maknanya Nabi Isa hak tipu. Kita kira. Dajjal ni maknanya Nabi Isa hak tipu, Nabi Isa hak palsu. Tu. Boleh juga kita guna Masih dengan makna palsu tu. Dajjal yang palsu. Sebab apa palsu? Sebab berupa Nabi Isa hak palsu itulah. Lepas tu dan juga firman Allah Ta'ala wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Yaj'aluna lillahi al-banat. Mereka mengatakan Allah ni ada anak-anak perempuan. Siapa dia hak kata lagu ni? Iaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wa lahum ma yashtahun. Sedangkan dia pula ma yashtahun, dia buat untuk dia hak dia suka. Orang-orang kafir ni merujuk kepada orang-orang kafir zaman dulu lah, orang-orang musyrik zaman dulu. Dia wi ke Tuhan, dia wi ke Allah ni anak-anak tina. Orang apa ni, orang musyrik pada zaman dulu ni dia tak berahilah, dia tak sukalah kepada anak tina ni dah. Sehingga ke dalam kisah-kisah tu dok siapa tanah anak tino dok. Ni cerita zaman dulu dah. Dok. Jadi kira-kiranya dia tak berahilah anak tino ni. Lepas tu dia orang musyrik ni dok, dia ambil anak-anak jatuh ni. Kau dia Tuhan puak-puak dia hok jatuh-jatuh belakang ni. Tidak. Dalam ayat lain ada tak?
afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha. Tu. Lata, afara'aitumul lata wal uzza. Lata, uzza dan manat. 3 benda ni dok. 3 apa ni? 3 berhala ni. Wa manat tsalitsata al ukhra alakumuz dzakaru wa lahul untha. 3 ni hok jatuh belaka ni dok. Ni tu hari dia. Tu hari orang musyrik zaman itu. Dia ambil 3 apa ni? Hok jatuh ni. Alakumuz zakar walahul untha. Kau tu hai pula dia wih hak tino. Hak dia tak wih lah kira-kiranya dak. Orang musyrik zaman itu dia tak wih hak tino. Walahul untha ya wih kau tu hai hak tino. Tilka idzan qismatun dhiza. Tu hai kata adik kalau gitu. Mu bagi gitu tu dak. Bagi kau dia hak dia wih. Dak. Hak kalau masa tu gak hebatlah dak. Berguna banyak manfaat. Kalau anak tino ni kat kira-kiranya masa tu tak ada manfaat manalah. Week tu hai waktu. Ada ke begitu? Tilka idzan qismatun dhiza tu hai kata. Lagu tu juga kalau lata tu dalam hadis ada sebutlah lata gapo ni asalnya orang soleh. Ada orang soleh. Orang baik je. Ada sebut dalam Bukhari tu. Lata ni. Orang yang apa ni? Setiap kali orang nak pergi buat haji di Mekah ke apa tu dia lah. Tolong ada roti. Ada roti. Kita panggil kame gandum ke apa tu? Kame gandum bakar roti wi ke orang hak nak pergi Mekah. Lata ni. Semasa dia hidup. Lepas tu setelah dia mati tu lama-lama jadilah disembah. Mula-mula tak lagi. Mula-mula kita kata letak apa ni gambar sebagai kenang-kenangan gitu dah. Turun ke anak cucu gapo ni lama-lama jadi kaum mulia. Orang ni dah lama-lama jadi sembuh. Tuai dia tu orang baik ya sebenarnya. Tak ada masalah. Bukan kata asal dia tu memang buat sebagai berhala dedak. Orang soleh belaka tu. Lata manat uzza ke apa tu orang soleh belaka. Orang baik belaka. Lama-lama jadi patung. Berhala oleh disembah oleh puak-puak musyrik ni lah. Orang-orang jahiliah masa tu. Dulu. Pas dia bagi gitu pula. Wih tu apa ni banat wa yaj'aluna lillahi banat. Jadi siapa hak lagu tu terkenal tak? Tak ada lah. Pok Yahudi dia kata hantu. Ada orang Kristian anak Allah ni. Orang-orang Arab musyrik Arab masuk anak-anak Allah ni mereka lah kira-kiranya. Dia wihak tu. Menurut hadis dan asar sebenarnya pasal benda ni banyak hadis-hadis ke apa ittakhadallahu waladan subhanahu tu, tapi kita ambil dua je lah. Dah boleh tengok sendiri dalam tafsir ke apa banyak hadis pasal benda kita ambil paling sahih sekali dah. Ini sebenarnya lebih kurang aja hadis ni ada beza sikit-sikit. Kita ambil satu daripada Ibn Abbas, satu lagi daripada Abu Hurairah. Hadis ini ada dalam Bukhari. Ni pun ada dalam Bukhari Muslim ke apa ni. Cerita pasal ni lah ittakhadallahu waladan ni dah. Ibn Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Allah berfirman. Ni kita panggil hadis kursi lah. Kalau lagu ni Allah berfirman. Allah berfirman tetapi dalam bentuk hadis. Orang panggil hadis kursi. Kok Tuhan kata. Anak Adam ni telah mendustakanku padahal dia tak ada alasan pun. Lepas tu anak Adam telah mencelaku padahal dia tak ada alasan juga nak cela.
Nak mendustakan makna ni lah. Kata macam-macam ni dok kau Tuhan. Ayolah dah tu. Mencela pula aku tu juga. Oh Tuhan ni. Oh tok saya. Tuhan ni tok adik. Ada ketika dia timpa musibah kau gapo-gapo lah. Biasanya dok cela Tuhan. Tuhan ni tok saya kita. Bijak sana kalau lagu ni. Ada adik ke gini. Segala lagu tu ada celak lah tu macam-macam. Ada. Padahal dia tak ada sebab pun nak kata gitu. Adapun pendustaan kepada aku, lagu mana? Ialah dengan menganggap aku ni tak mampu mengembalikannya sebagaimana asalnya. Kata aku ni tak boleh hidup semula. Setelah mati tu tak boleh hidup semula. Ni ramalah hok percaya lagu tu. Kalau hok dalam hadis bawah tu, hadis Abu Hurairah tu, ada. Dia tambah lagi dah. Dia tidak akan mengembalikanku sebagaimana dia telah menciptakanku pertama kali. Padahal penciptaan yang pertama tidak lebih mudah daripada hanya sekadar mengembalikannya. Padahal nak buat mula-mula tu payah lagi kalau nak kira tu. Daripada nak hidup hok ada dah. Kita mati, lepas tu kita hidup semula hak tu. Setelah kita hidup, setelah kita ada dah, dia boleh buat daripada kita tak ada jadi ada. Bono beki kita kata dah. Hak tu lebih mudah kalau nak kira lah dah. Tapi anak Adam ni dia boleh kata begitu. Maknanya kata dengan tak ada sebab lah tu, tak ada alasan pun sebenarnya. Nak ayat gitu tu. Nak buat daripada tak ada ke satu, nak buat jadi ada. Dia kita kata masih basuh dah. Payah. Banding dengan kalau punah kita beki. Tu lebih mudah lagi lah kalau nak kira. Payah nak beki gon ni. Baik beli baru tu lagu mana pula tu dak. Hak tu muka bukan kita buat. Kalau kita tidak kita buat, memanglah kita kata tak boleh beki ni. Baik beli baru lagu ni. Kalau orang hak jom buat, memang dia kata mudah lah dak. Bagi dia tu mudah. Nak beki daripada nak buat, daripada tak ada tu. Lepas tu ada pencelaannya kepada aku pula ialah dengan berkata, dengan anak Adam tu kata aku ni ada anak. Maha suciku daripada mengambil teman ataupun anak. Kalau bawah tu ialah dengan ungkapan Allah telah menjadikan untuk diri anak untuk dirinya, sedangkan aku adalah yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang serupa denganku. Ni mana hak kata ada anak ni, ayat ni wa qala ittakhadallahu waladan. Hak ni hak demo-demo ni mendustakan aku ni. Demo-demo ni mencela aku ni. Okey, habis itu. Lepas tu wa qala ittakhadallahu waladan. Mereka berkata, iaitu orang Kristian percaya Nabi Isa tu, Nabi Isa Al-Masih tu adalah anak Allah. Orang Yahudi pun begitu juga. Dia kata waqalatil yahud Uzairun ibnullah. Dalam ayat sebelum ni, Uzair tu anak Allah. Uzair tu siapa dia? Nabi Isa tu semua kenal belaka lah dah. Bila sebut Nabi Isa tu, Uzair ataupun Izair, ni imam besar dan juga nabi yang dibangkitkan kembali, yang membangkitkan kembali kerajaan Bani Israel setelah ditawan oleh Raja Bukhtanasar. Kalau dalam bahasa Arab dia kata Raja Bukhtanasar. Dia ni nabi ni hidup antara zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Sulaiman. Ada kata gitu dalam kitab tafsir tu. Antara tu lah. Jadi nabi yang kalau kita jumpa jumpa pula dah. Nabi Uzair. Kalau Rasul tu 25 tu je dah. Rasul. Tapi sebenarnya kalau Nabi banyak lah. Ada sebut, ada hak tak sebut. Sebelum ni kita jumpa dah. Dalam Quran kata banyak hak dia tak sebut.
Nabi ni. Semuanya ikut kaum masing-masing dah. Ada kaum masing-masing itu ada nabi. Walikulli ummatir rasul. Tu. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist. Likulli ummatir rasul. Itu lagu mana tu dak? Setiap umat ada rasul. Ni kira-kira aja sebelum nabi kita lah. Ada. Ada rasul. Jadi Uzair ni juga salah satu hak sah juga kalau nabi kat Nabi Khidir. Kita biasa dengar dak nama dak Nabi Khidir ataupun Nabi Khadir. Tu dah. Apa ni? Daniel ke apa tu dak? Tu nabi belakalah tu. Ada. Nabi yang jaga-jaga kita dengar ataupun apa ni? Kalau Uzair ni, yalah juga ni. Tak sebut dalam Quran. Tetapi ada dalam hadis-hadis ke apa ada sebut. Yalah dah tu. Tapi Uzair ni ada sebut. Ada waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Yalah dah tu. Jadi dalam kitab Taurat hak telah selewing lah. Hak telah diselewing. Hak betul tak tahulah lagu mana. Tak. Engkau sapa kepada kita ni hak tak betul belaka dah. Jadi ada sebut dalam kitab Taurat hak diselewing itu dia sebut Bani Israel itu sendiri sebenarnya anak Allah. Ni nak naik buat dia lah ni. Sebelum ni dia kata anak Allah. Apa ni Uzair tu dok. Pergi kepada dia sendiri dok. Bani Israel itu sendiri. Sebelum ni waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Dalam kitab-kitab dia ni dia tu sendiri dah. Naik tarah dah kita panggil dah. Naik tarah dah dia tu. Jadi anak-anak Allah belaka. Bila anak Allah kat, kalau dia dakwa anak Allah kat, tak mustahil lah tak. Nak kata dia ni terpilih masuk syurga, kalau masuk neraka pun sementara, sekadar hak kesalahan hak dia buat. Gitu je lah. Kita kata dah. Tak ada masalah. Lepas tu orang musyrikin penyembah berhala di tanah Arab pula kata malaikat-malaikat tu adalah anak Allah dan perempuan kesemuanya. Gitu pula masing-masing dakwa. Wa qala ittakhadallahu waladan. Cumanya kalau kita perhati sini dari segi kalimah dia tu ada waladan. Waladan ni maknanya anak lelaki. Macam mana kita boleh kata orang Arab kata ada anak tina je dah. Dia sebut situ waladan tu. Itulah ke mana pula. Sebenarnya walad ni takut ada orang timbul soalan lah dekat situ dah. Sebab dia sebut walad. Walad ni anak lelaki kalau nak kira. Jadi dalam kitab-kitab tafsir ni ada sebut walad ni juga boleh digunakan untuk anak perempuan, boleh. Dia sebut walad. Lepas tu seorang boleh, ramai pun boleh juga. Dia walad ni satu perkataan yang boleh guna belaka sebenarnya. Lepas pada kita cari-cari jumpa dah. Boleh guna belaka. Cumanya kalau secara umumnya bila disebut walad tu maknanya anak lelaki lah. Umumnya gitulah. Tapi sebenarnya boleh guna belaka. Tu perkataan walad ni. Tak salah kalau kita guna untuk anak perempuan, untuk seorang boleh, untuk ramai pun boleh juga. Tak salah. Lepas tu subhanah, maha sucinya daripada apa yang mereka dakwa itulah, dan mustahil baginya ada anak. Sebab apa? Kerana sebab apa kita kata mustahil ataupun Tuhan ni maha suci dia daripada ada anak? Sebab yang beranak akan mewariskan kesamaan pada jenis, keturunan, keperluan dan keserupaan pada keturunan dia. Dia akan lagu tu. Kalau anak ni beranak ni, dia akan sama jenis.
Kita tengok Nabi Isa gapo tu dok. Nabi Isa, Uzair, gapo semua tu dok. Itu semua jenis hak tak sama belaka tu. Uzair tu jenis orang, jenis manusia. Keperluan dia makan oh kita juga. Tu dah. Kalau tidak ada dalam Quran dah. Makan supaya kita aja. Nabi Isa tu. Kalau kita kata dia ni pelik dah. Dia ni tak makan, jak dulu lagi. Tu tentu pelik dah. Orang boleh royak lalu ni Tuhan ni buat apa sebab tidak supaya kita dia tak makan. Masalahnya tak ada gitu. Setelah dia tak ada dah Nabi Isa tu barulah diangkat jadi Tuhan dah. Masa dia ada tu tak pelik. Tak pelik pun. Maknanya dia supaya kita supaya manusia biasalah juganya makan, minum, tidur. Tidak kata Nabi Isa ni ada. Tak tidur ke? Tak ada. Tak ada bunyi cerita dia ni tak aje tidur, tak aje makan, tak. Ada. Setelah dia diangkat tu barulah orang kata dia ni Tuhan. Barulah timbul hok pelik-pelik dia tu dok. Jadi maknanya ketika dia hidup supaya biasa. Bila supaya biasa, supaya ramai-ramai, maknanya dia ni orang. Keturunan orang. Serupa dari segi keperluan apa kalau orang tidur dia tidur juga, orang makan dia makan juga. Serupa. Jadi kalau keturunan Tuhan ni, dia tidak lagu tu. Kalau hak keturunan Tuhan ni. Jadi kalimah subhanah ni digunakan untuk menafikan dakwaan mereka serta menyucikan dirinya daripada apa yang didakwa oleh mereka. Kadang-kadang tidak disebutkan apa yang dinafikan dan kadang-kadang disebutkan. Jadi sini maha suci dia daripada gapo tak ada sebut. Ada. Tapi kadang-kadang ada sebut dalam ayat lain. Tidak sini tetapi dalam ayat lain. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia daripada ada anak. Kalau sini sebut maha suci dia gitu je. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada gapo? Dalam ayat lain sebut maha suci Allah daripada ada anak. Jadi subhanah ni boleh belaka sebut. Nak sebut hak dinafikan tu pun boleh, tak sebut pun tak ada masalah. Supaya kita katalah dak. Supaya kita bertasbih itulah subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah daripada gapo? Banyaklah. Kalau nak sebut maha suci Allah daripada ada anak, maha suci Allah daripada tidak kekal, maha suci Allah daripada daripada terlupa. Boleh tak sebutlah dak. Senang kat kita kata maha suci Allah. Subhanallah maha suci Allah. Daripada apa? Daripada semua hak tidak layak dengan dia. Gitu dah. Salah satu hak tidak layak dengan dia kan ada anak. Jadi sebut pun boleh, tak sebut pun boleh. Dalam ayat lain ada sebut ayyakuna lahu walad. Ballahu ma fis samawati wal ard. Tiba-tiba mari ayat bahkan miliknya apa yang ada di langit dan juga di bumi. Sekali lagi kita jumpa as-samawat. Samawat wal ard. Cumanya kita tak bicara sebab kita jumpa dah sebelum ni. Hak sebut langit-langit dan bumi dah. Langit-langit tu dia sebut banyak. Bumi bumi sebuti al-ard. Jamak dia aradi ataupun aradin. Boleh jadi belakang jamak dia. Kalau sama tu samawat banyak langit. Apa dia sebut langit banyak, bumi sebabnya kalau kita perhati bumi ni kan ni tak ada lain. Hak tempat kita hidup ni sebutin ni hak ada dah. Orang kata boleh hidup di bulan ke mana?
Tu tidak tempat hidup, tak boleh hidup situ. Gi kita kata untuk jangka masa sementara boleh, tapi nak hidup situ tak boleh. Planet lain tak boleh hidup juga. Ada serupa bumi tapi tak boleh hidup. Hak boleh hidupnya bumi ni so. Langit luah. Langit ni banyak. Langit ketujuh dah ada. Gapo dalam cerita Isra' Mi'raj gapo tu? Langit ketujuh tu mana? Ni kita ni secara zahir boleh jadi langit pertama baru kita ni dah. Hak ada apa ni awal setakat tubik bulan tu baru langit pertama. Tubik daripada bumi ni kan tu langit pertama baru. Langit ni dia luah. Ada. Banyak lagi tempat orang tak sapa sebab tu dia sebut langit-langit. Ni ayatnya luah ataupun banyak. Langit ni ada peringkat hak kita sapa, ada hak tak sapa lagi tetapi akan sapa. Ada hak tak akan sapa. Ada. Langit ni. Tapi kalau bumi ni gali jumpalah kita kata hujung dia tu ada hujung berpenghujung bumi sebuti muka sebuti tu je langit. Orang kata langit ni tidak berpenghujung. Ya sungguh sebab tu dia sebut samawat langit-langit. Jadi jumlah ballahu ma fis samawati wal ardi untuk tolak dan untuk menyatakan ketidaktepatan apa yang didakwa oleh demo-demo ni. Iaitu dia menjadikan apa yang ada di langit dan juga di bumi, termasuk apa yang ada di langit dan di bumi ialah malaikat, Uzair dan juga Al-Masih. Hak demo tu kata anak-anak dia tu. Serupa dengan dia buat bumi, langit, dia buat Uzair. Dia buat Nabi Isa, dia buat malaikat. Serupa lah. Ballahu ma fis samawati wa serupa dia buat langit dengan bumi. Serupa dia buat benda-benda lain. Dia buat lembu, dia buat kambing. Serupa dia buat benda-benda tu. Dia buat Uzair. Bapa jadi Uzair tiba-tiba jadi naik antara anak dia je duk. Lembu kambing apa kita tak kata anak dia juga. Nak ayatnya sama je benda-benda lain. Dia buat berlaku serupa tu. Serupa dengan dia buat langit, dia buat bumi. Uzair ni pun lagu tu lah juganya. Dari segi dia buat. Dia buat serupa. Tu so. Ballahu ma fis samawati wal ardh. Antara tujuan seseorang memiliki anak. Lepas tu kita tengok pula. Apa dia kata ballahu ma fis samawati wal ardh? Tujuan seseorang memiliki anak dan keturunan ialah untuk salah satu. Ni banyaklah sebab orang nak ada keturunan, nak ada anak ni dah. Salah satunya ialah untuk berbangga. Ada dalam Quran sebut dah. Untuk bangga. Untuk menghidupkan dan meneruskan ingatan kepada si bapa. Nak suruh orang ingat seumur kita. Kalau orang lain kita kata saing-saing boleh jadi sebentar lah. Ingat ada. Lepas pada mati tak ingat dah lah. Tapi kalau anak keturunan kita ni dia ingat lama sikit. Boleh kata begitulah dah. Anak bini ke apa tu dia ingat lama dah sikit. Kalau saing-saing tu boleh kata gitulah lumrah. Tak boleh nak ayat ganan dah hak tu fitrah. Tak fitrah. Hak ingat lama sikit ke anak lah. Anak kita. Sebab tu kita nak ada anak tu dah. Nak doa kepada kita ke apa. Kalau nak ingat seumur pun anak bini kita lah. Orang lain tak tentu lagi. Jadi antara sebab untuk nak ingatan kepada si bapa, nak membantu menyambung cita-cita dan urusan bapa yang belum selesai, nak sambung. Hak dia nak gapo. Bapa ni dah. Siapa dia lah kita kata hak paling dia boleh harap sekali. Dah. Kalau tidak anak dia, hak tu hak lumrah juga dah. Hak lumrah hak fitrah. Gitulah dah. Tapi jadi dia harap ke orang lain hak tu
Biasalah. Tapi kalau semula jadi kan, kalau boleh kat dia, anak dia sama dah. Cita-cita dia, kerja dia, untuk nak meneruskan legacy dia dah, dan lain-lain lagi. Sebab apa gitu? Sebab kita ni makhluk tidak kekal. Kita ni makhluk binasa, akan binasa. Jadi kena ada hak nyambung. Kalau kita ni kekal, tak payah pada kita boleh buat. Jadi Tuhan ni tak perlu berlaku benda-benda tu. Adapun Allah, dia tidak memerlukan semua tu. Tak perlu orang ingat kena ada orang sebut. Dia tak perlu tu hak tu. Tak perlu nak ada orang sambung kerja dia. Tak selesai ni dah. Mati dah. Jadi kena ada orang sambung. Ataupun resign letak jawatan kau dah. Kena ada orang lain pula ganti. Tak ada lagu tu. Tuhan ni ciri-ciri tu tak ada berlaku. Ciri-ciri orang hok nak kepada zuriat. Apa? Sebab dia gini-gini. Tak ada berlaku. Kepada Tuhan tu. Dan juga dia tidak perlu kepada zuriat. Apa? Sebab hok dia berlaku dah. Langit dan bumi ni hok dia berlaku dah. Tu. Kalau kita perlu kepada penyambung, apa? Sebab hak tu tidak jadi hak kita lagi. Biar orang lain sambung pula. Nak suruh jadi hak kita, nak suruh jadi milik kita. Contoh kita kata ke dia, urus tanah ni tak selesai lagi. Pasal apa dia sambung? Tidak jadi milik kita molek lagi. Anak kita sambung. Tak selesai lagi juga, tak jadi milik keluarga kita lagi. Cucu kita pula sambung. Dia ada semacam ada urus hak tak selesai tu dah. Hak tak jadi milik kita tu ada semacam. Tu baru tanah. Tu baru dah. Tuhan ni mungkin dia berlaku dah. Nak kena ada anak buat gapo ni. Nak sambung gapo. Nak sambung kerja gapo dah. Kerja dia berlaku dah. Boleh kata dengan dia tu selesai berlaku dah. Jadi tak perlu. Hak dia berlaku dah. Langit dan bumi ni. Bila sebut lagu tu kan. Tak ada keperluan kepada keturunan tu dah. Firman-Nya lagi, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dalam ayat lain ada sebut kullu man 'alaiha fan. Semua ada atas muka bumi itu fan, binasa belaka. Hak akan kekal ialah wa yabqa wajhu rabbika. Zat Tuhanmu. Dia terjemah sini zat. Ada juga terjemah wajah Tuhanmu. Macam-macam balah pula. Tuhan ni ada wajah kau. Tuhan ni ada tangan kau. Ni sebut wajah ni. Wa yabqa wajhu rabbika. Tapi tak apalah. Panjang perbincangan situ. Sini kata zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Orang lain binasa berlaku. Okey, lam pada perkataan lahu. Ballahu. Ada situ dah. Okey, jadi lam pada perkataan lahu memberi erti miliknya secara mutlak, ataupun pada hakikatnya adalah miliknya. Sebab lam ni kalau dalam bahasa Arab dia ada macam-macam makna juga. Kalau kita jemuh biasa agak untuk, bahkan untuknya, apa yang untuk lah. Hak tu secara umum kan lam ni untuk kan. Tetapi jangan kita lupa dah. Orang ngaji bahasa Arab tu lam ni ada macam-macam makna. Salah satu makna dia lam memberi makna milik. Lam lil milk. Maknanya kalau lam lil milk, kita nak jemuh lagu mana? Bahkan miliknya. Apa yang ada di langit dan di bumi. Ataupun pada hakikatnya lam ni ada juga lam lil haqiqah. Lil hakikat. Memberi makna hak sebenarnya. Hakikatnya hak dia. Mari mana kita terjemah hakikatnya lam tu lah. Lam pada lahu tu. Walaupun kita nampak supaya hak kita ada.
Je ni hak kita, laptop ni hak kita, serah sebab kita dah. Tapi sebenarnya hakikatnya hak dia. Segala benda hak ada di langit dan di bumi, termasuk laptop kita, je kita, gapo ni dah. Hakikatnya hak dia. Mai mana hakikat tu? Lam tu lah. Lam pada lahu tu. Boleh kita terjemah gitu. Lepas tu ballahu ma. Ma ni sikitlah dak kita ambil hak kesenian jugalah ni dak kesenian ayat Quran tu. Bahkan miliknya apa yang ma ni kalau dalam bahasa Arab dia kata isim mausul. Apa yang, iaitu segala benda hak ada. Benda apa yang ada di langit dan bumi, maknanya segala benda ataupun bahkan miliknya benda yang ada di langit dan di bumi tu. Jadi ma ni merangkumi belaka hak berakal, hak tidak berakal. Tu. Sebab apa ni gini ni dah? Sebab gini. Sebabnya orang ni duk kata, Allah ni ada anak. Jadi hak ada anak ni Nabi Isa. Nabi Isa ni tidak orang. Orang tidak berakal kan? Uzair tu orang juga dah. Orang pun berakal juga. Malaikat pun berakal juga kalau nak kira dah. Sebab tu dia tanya macam-macam tu dah. Ketika nak buat Nabi Adam ke apa tu, malaikat dah. Dia tanya. Dia ada akal juga. Bapa sini ma ni untuk hak tidak berakal kalau nak kira. Tu. Ma ni dah. Ma ni sebab kita kata laptop ni bolehlah kita kata ma. Ketah, lapu, ma lah kalau hak tu. Kalau hak berakal sepatutnya kita guna man. Ballahu man fis samawati wal ardh. Sepatutnya kena guna gitu. Sebab Nabi Isa, Uzair, malaikat ke apa ni hak berakal belaka. Tapi apa dia guna ma? Ni ayatnya ma ni merangkumi belaka. Bila kita sebut benda, segala benda ni termasuk belaka lah. Hak berakal ni, hak tidak berakal termasuk belaka. Dia lebih merangkumi lagi. Bila kita sebut ma, kalau kita sebut man, orang aja. Hak berakal saja. Ballahu man fis samawati wal ard, maknanya milik Tuhan hak berakal. Apa? Batu, kayu ke apa ni tidak milik Tuhan. Milik Tuhan juga. Jadi kalau kita guna man memang untuk hak berakal tak boleh kita. Tapi bila kita guna ma, ia boleh pergi belaka ni. Hak berakal boleh, hak tidak berakal pun boleh. Hak tidak berakal seperti batu, kayu, bukit, tanah, tu termasuk di bawah ma. Hak berakal pun ma juga. Segala benda. Dia masuk belaka. Tu. Termasuk di dalam yang berakal ialah orang-orang yang didakwa oleh mereka sebagai anak Allah. Kullul lahu qanitun. Semuanya tunduk dan patuh pada kehendak dan takdirnya. Jadi ayat ni mari dalam bentuk jamak muzakkar. Jamak muzakkar ni juga istilah bahasa Arab lah ni. Jamak muzakkar ni maknanya dia guna untuk hak berakal. Kullul lahu qanitun. Guna untuk yang berakal tu. Mereka semua patuh. Siapa dia hak patuh tu? Hak berakal lah. Sebab tu dia guna dalam bentuk jamak muzakkar. Sedangkan yang patuh kepada Allah bukan hanya khusus kepada hak berakal sahaja. Hak patuh tunduk kepada Allah dah. Tuhan sebut dah. Nakwi. Apa ni? Nak pikul tanggungjawab. Apa ni? Jadi khalifah ni dah uwi kepada bukit bukau. Oh, tak sih. Tak sih. Uwi kepada manusia no. Jadi khalifah manusia hak lemah ni no. Dia tak apa boleh. Sanggup dia. Ada sebut.
Lepas tu dalam ayat-ayat lain ada sebut yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru wal jibal wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Semua bertasbih memuji Tuhan belaka. Burung, wasyajar, pokok, gunung gane, wad dawab maknanya binatang semut gapo ni. Tu semua tunduk patuh kepada Tuhan belaka. Tu kullun lahu qanitun. Kalau nak kira semua benda lah sebenarnya kan. Tapi apa dia kata sini ni untuk hak berakal saja. Sebab bertujuan mengutamakan yang berakal. Sini kullun lahu qanitun. Ini kerana mereka yang patuh kepada Allah dengan kehendak. Ini kerana mereka ni patuh, hak berakal dia patuh kepada Allah dengan kehendak dia sendiri, dengan pilihan dia sendiri ni. Dia nak patuh, nak taat kepada Allah. Sebab itulah dia khusus kepada hak berakal ni, qanitun ni. Sebab hak berakal ni dia ada pilihan. Pokok gapo semut tu memang tak ada pilihan dah, memang Tuhan buat dia patuh kepada Allah belaka. Dia bertasbih kepada Allah belaka hak tu dah. Tak ada pilihan dah. Tapi manusia ni tak. Dia ada pilihan. Dan ketaatan dia tu lebih nyata pada yang berakal banding dengan hak tidak berakal. Ketaatan dia tu jelas lagi nampak. Dia tu gapo tu nak nampak jelas. Kalau pokok rupuk kita nak nampak lagu mana dia bertasbih tak nampak, tak jelas tu. Dia tunduk. Yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Tuhan kata dak, sujud kepada dia. Sujud kerana pokok tu tak jelas nampak, tapi kalau orang kita nampak dia sujud, dia rokok, dia sujud. Tu dak. Nampak jelas. Orang ni maknanya hak berakal lah dak. Sebab tu dia tuju kepada hak berakal tu. Kullun lahu qanitun. Jadi di sini ni ayatnya apa lagi, apa kaitan dia ni tak? Kullun lahu qanitun dengan ayat sebelum ni. Ni ayatnya gol lain semua ni patuh, taat. Ya belaka hak Tuhan royak. Tiba-tiba ada segolongan manusia ni kata tidak patuh. Belaka Tuhan, mensyirikkan Allah. Iaitu dengan kata dia ni ada anak. Tiba-tiba ada sekumpulan tu. Orang lain sedekah hak lain. Segala benda di langit dan di bumi ni dak patuh belaka dia. Ada 2-3 kerak tu dak kata macam-macam Tuhan. Tu. Kullun lahu qanitun. Badi'us samawati wal ard. Badi'. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sebab sini ada kun fayakun ni ada. Bagaimana ni? Kun fayakun ni panjang cerita kun fayakun ni. Sehingga kalau kita tarik dalam YouTube tu dok tubik lagu kun fayakun, selawat kun fayakun ada belaka. Rasanya sekat tu lah dulu. Orang takut jadi panjang pula. Badi'us samawati wal ard. Kait lagi sebenarnya ya kait tapi sebenarnya memang saling kait ayat Quran ni dah. Saling berkait tapi tak apalah. Pada dari setakat tu untuk kali ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kita buka soalan. Kita buka kalau ada apa soalan. Sama ada yang berkaitan dengan ayat yang kita baca atau di luar perbincangan pun tak. Ada dulu Ustaz. Tadi kita dah bincangkan subhanahu. Boleh kalau kita zikir begitu juga subhanahu. Tidak subhanallah. Macam kita zikir lah. Orang itu zikir Allahu
Allahu, dia tak sebut Allahu Akbar. Dia berhenti sekali. Jangan Ustaz. Supaya kita ayat sebelum ni lah. Subhanahu ni sebab dalam ayat. Sebab dia dalam ayat. Maha sucinya, maha suci dia. Dia tu siapa? Dia tu kita boleh kembali kepada Allah. Sebab sebut dah Allah sebelum tu. Wa qalu ittakhadallahu waladan. Subhanahu maknanya subhanallah. Sebab sebut dah sebelum tu. Dah. Tetapi kalau kita berzikir, kita kata subhanah, maha sucinya, maha suci dia. Dia siapa? Tapi kalau dalam hati kita, maha sucinya, nya Allah juga. Supaya ginilah, supaya kita kata ada ke orang nama Muhammad Abduh tak? Kisah di Mesir tu tak, Syekh Muhammad Abduh. Apa ni? Anak murid kepada apa ni? Hasan Al-Banna tak? Hasan Al-Banna, Hasan Al-Banna tu anak murid kepada Syekh Muhammad Abduh tak? Pokok dia lah tu, Muhammad Abduh. Ataupun nama dia Abduh. Muhammad hamba-nya, nya siapa? Boleh belaka tu dah. Orang nak kata hamba siapa? Tak jelas. Tak lengkap. Hak lebih molek yang kita kata Abdullah lah. Tak usah lah nama Abduh. Hamba-nya tu boleh lagi klik kepada siapa-siapa. Tapi betul lah, orang Islam dah, bila kita kata hamba-nya mesti dah hamba Tuhan dah. Mesti dah hamba Tuhan. Tapi tak jelas lah. Tak jelas. Hak lebih moleknya kita kata Abdullah. Tak sebut Abduh begitu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hambanya, hamba siapa? Hamba Allah. Sebab apa? Sebab sebut dah sebelum tu. Asyhadu an la ilaha illallah tu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebut dah Allah tu dah. Tapi kalau kita tasbih ni tiba-tiba sebut subhanah, takut jadi gila. Maha sucinya, nya siapa? Nya siapa dia? Boleh pergi lagi lah. Kita kata tak jelas lagi. Tu. Lain lah kalau dalam ayat ni, supaya ayat ni, supaya tak di kita kata asyhadu an la ilaha illallah, tak di tu dah. Waktu tu jelas. Sebab dalam ayat tu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jelas. Tapi kalau nama sebuti tiba-tiba Abduh. Ada nama Abduh. Saing kita sampai cek-cek mula Abduh. Kita panggil beduh dia, beduh. Abduh. Hambanya nya siapa? Tak apa jelas lah. Boleh jadi kalau orang lain. Boleh ke orang lain dia kata hamba God lain. Hamba God tu hamba God ni tu. Ada belaka. Kita sebagai orang Islam kita kata hamba Allah. Orang lain Abdul Manaf, hamba Manaf tu berhala kalau nak kira nama berhala. Abdul Manaf hamba juga. Tak. Kalau orang-orang Syiah kat habis benda Abdul Husain, hamba Husain. Boleh pergi belaka tu hambanya tu hamba siapa? Kalau bagi orang Syiah hamba Husain, tidak hamba Allah dah. Hamba Husain. Ghulam Husain, nama dia kan tak begitu tak? Alah kau hamba Husain, hamba Ali, Abdul Ali, merujuk kepada Ali. Kalau orang Syiah, kalau orang golai hamba berhala dia. Kalau kita hamba Allah. Tentu dah kalau orang Islam hamba Allah, maknanya boleh gil macam-macam. Baiklah kita kata hamba Allah billah. Subhanallah billah. Alhamdulillah tidak pula kata hamduh. Ada hamduh ada. Alhamdulillah. Jelas kepada Allah tu. Kerana kira boleh juga sebab subhanah tu lah.
Subhanah. Cumanya no ayat sini subhanah, kalau dalam ayat yang sebelum daripada tu jelas sebut Allah, tak apa sebut subhanah. Tapi kalau dalam biasa sebuti-sebuti gitu, takut jadi macam-macam lah. Macam-macam lagi kepada benda lain. Dan tentu dah lah lebih molek itu dah. Kita bertasbih hak supaya dia dah. Walaupun kita kata ni mengikut kita agak Allah lah paling tinggi, kalau kita nak pergi kepada Allah, tapi nabi-nabi gapo tu cara dia bertasbih tu lagu mana? Tak boleh gitu lah kita kata. Nabi sebut subhanallah juga. Siapa paling tinggi kita? Dok makom kita bila kita tinggi, naik tinggi tu dok jadi Allah saja kenapa? Allah tak ada dah subhanallah gapo tu dah. Alhamdulillah tu tak ada. Makom kita bila naik tinggi tu. Adakah makom kita tu jadi tinggi, lebih tinggi lagi daripada Nabi? Nabi pun tak sebut Allah saja zikir tu. Tiba-tiba kita bila naik makom kita jadi Allah saja. Gitu kah? Adakah kita nak kata gitu? Tentu sekali dak lah dah. Makom kita paling tinggi pun subhanallah sebut Nabi. Tak boleh litah dah Nabi. Tentu dah tu. Tinggi setakat mana pun tak boleh litah Nabi. Dah Nabi kata subhanallah setakat tu je. Apa kita jadi tinggi lagi tu? Naik tinggi lagi jadi Allah je. Situ pula dah. Okey. Tak boleh lah. Teruskan. Tadi kita bincang pasal waladah kan. Jadi kiranya tak kira sohehnya empat apa tu pentafsiran waladah ni kan. Maksudnya Isa al-Masih, yang kedua Uzai, yang ketiga Bani Israel, yang keempat malaikat sebagai empat boleh. Jadi kalau kita tengok pada keadaan ni macam orang tawassul kepada wali, guru-guru kaum apa semua, adakah dia termasuk bawah waladah tu? Macam guru wali yang maksudnya kita kira macam dia tu macam syirik dia tu, tapi adakah termasuk dari konteks dia? Kalau orang lain itu sebenarnya wali apa tu tidak jelas sebut. Tapi kalau demo-demo ni jelas. Dia sebut Uzair tu anak Allah. Nabi Isa ni anak Allah, jelas dia sebut. Kalau waktu tidak jelas lah. Kita kata. Nak kata sebagai penolong kau. Macam penolong. Cuma dia tidak kata anak. Sebagai penolong. Kalau ayat ni zahirnya merujuk kepada orang-orang ataupun puak-puak hak kata Allah ni ada anak je. Secara zahir ayat ni lah merujuk kepada orang ataupun puak yang kata Allah ni ada anak. Orang ataupun puak yang kata Allah ni ada anak. Tiga tu lah hak terkenalnya. Tetapi kalau secara tidak langsung boleh lah. Secara tidak langsung dalam konteks yang lebih luas lagi boleh lah kita kata. Sebab apa ada anak tu? Sebelum tak ada dah. Sebelum ni kita kata sebab apa orang tu jadi nak ada anak tu sebab apa? Sebab dia akan binasa lah dah. Sebab dia tak mampu lah kita kata dah. Nak buat satu-satu benda tu sendiri. Sebab dia perlu. Senang kita kata tak. Sebab apa orang ni jadi kata Tuhan ni ada anak? Sebab maknanya Tuhan ni perlu jugalah. Kira-kiranya. Tuhan ni perlu. Tapi minta pertolongan wali gapo ni dah. Tak jelas lah. Nak dari segi perlu gapo tu boleh lah. Dari segi perlu gitu je lah. Tak apa jelas lah. Tapi dah nak kait lagu mana tu? Syirik tu dia ada lagi persamaan. Kita isu syirik maksudnya dia dah ambil waladah tu dia syirik. Nanti tak kalau guna dua wali tawassul dengan wali syirik juga.
Isu yang sama, cuma ayat dia tu lebih khusus pada tiga puak tu. Dari segi syirik tu tak. Betul juga gitu. Luah sebenarnya ayat Quran ni. Ya. Wallah, ada lagi? Ada cabut pokok, ada hubung. Tak boleh cabut pokok atas kubur. Tak ada. Tak ada nas yang jelas tu. Sebut tak boleh cabut. Siapa dia kata tu. Tak boleh cabut pokok atas kubur tu. Itu tak ada. Tak ada dalil yang jelas tu. Tak ada masalah tu. Sebab apa tak boleh cabut pokok atas kubur? Sebab pokok tu bertasbih. Pokok tu bertasbih. Apa ni? Kita kata kepada si mati. Lepas tu kalau orang tu mati laut, mati dalam laut, nyanyilah kita kata dia dak. Lagu mana waktu tu? Waktu kita bolehlah juga kita kata tanah pokok. Tulu tasbih. Dak dia tanah banyak pokok. Pas kalau mati dalam laut, nyanyilah ke dia. Ikan pokok-pokok tak ada dah. Pas kalau mati pada pasir ni lagu mana? Tidak ukuran dia. Tidak. Ada nak ayatnya pokok-pokok gapo ni tidak. Tidak bertasbih untuk orang mati gapo. Ada pokok bertasbih untuk orang mati hak Nabi baca tu cerita lain. Panjang cerita hak tu. Ada. Nabi kata apa ni pokok ni akan bertasbih selagi mana apa ni tak kering dak. Itu cerita lain. Tak bukan merujuk kepada semua pokok. Ni dak. Jadi kalau lagu tu tanahlah banyak-banyak pokok atas kubur. Kalau orang mati pada pasir, kalau mati tak tahu jasad dia duduk mana. Dah nyanyi wala dah. Lagu mana waktu tu? Itu menunjukkan tidak gitu. Dah. Tidak lagu tu. Kalau ada pun kata bertasbih duk. Tak boleh cabut. Jadi orang buatlah kesimpulan tak boleh cabut pokok. Hak ada atas kubur dak. Wallahu a'lam.